Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala zatil Muhammadiyah wal al wa ghafir lana ma yakunu wa ma qad kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi alhamdulillah pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini amin. Iaitu kita telah masuk pada bab yang ke-9 berkenaan dengan adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Iaitu bab yang ke-9 pada muka surat 60 berkenaan dengan adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Jadi sebelum kita nak lanjut berkenaan dengan adab-adab mempersiapkan diri untuk kita sembahyang, kita kena maklum dululah berkenaan dengan apa itu sembahyang, apa makna sembahyang, ataupun dalam bahasa Arabnya sebut salatun, salat. Apa itu makna salat ataupun apa itu maknanya sembahyang. Jadi salat itu daripada segi bahasa, yang mana salat itu daripada segi bahasa berasal daripada perkataan doaun, daripada perkataan doaun yang bermaksud doa ataupun permintaan. Kerana solat itu juga, dalam solat itu berapa banyak doa yang kita baca daripada mula doa iftitah tu sampai kita bagi salam. Boleh dikatakan majoritinya adalah doa. Ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, itu semua adalah doa. Maka dengan sebab itu solat itu disebut doaun. Solat itu adalah doa ataupun permintaan, permohonan kita kepada Allah SWT. Memang bila kita sembahyang tu kita bermohon kepada Allah SWT. Baca Fatihah pun ihdinas siratal mustaqim, doa juga. Bermohon, minta permohonan kepada Allah SWT. Dan juga solat itu juga perkataannya berasal daripada salla, ataupun salatun atau solat. Kemudian dalilnya sudah tentulah daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan ta'rif solat itu ataupun pengertian solat itu disebutkan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyurutil maqsusatin. Apa itu solat? Apa makna solat? Kalau orang tanya solat tu apa benda? Solat tu yang kita buat itulah. Itu maknanya perbuatan. Ta'rif ataupun pengertian solat tu apa? Pengertian solat tu adalah aqwalun, maknanya perkataan-perkataan, wa af'alun dan juga perbuatan-perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir. Itu maknanya sembahyang. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, dan maknanya disudahi dengan taslim, dengan salam. Mula dengan takbir, disudahi dengan salam. Bisyurutil maqsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itulah maknanya sembahyang. Itulah pengertian sembahyang daripada sudut syarak. Sembahyang itu adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat yang berkaitan dengan sembahyang. Baik.
disebut sini perkataan sembahyang. Ada orang apa nama? Ada orang allergic dengan perkataan sembahyang ni. Ada orang allergic dengan perkataan sembahyang. Dia kata tak boleh guna perkataan sembahyang, kena guna perkataan solat. Solat tu bahasa Arab, sembahyang tu bahasa kita lah, sembahyang. Alasannya apa? Alasannya sembahyang ni bahasa Sanskrit. Ada unsur pemujaan. Tak ada masalah. Pasal apa? Perkataan sembahyang ni sudah asimilasi, sudah diislamkan. Bukan kata orang je diislamkan. Perkataannya pun sudah diislamkan. Cuma bezanya perkataannya tak disunatkan jelah. Orang diislamkan, disunatkan sekali. Perkataan tu tidak disunatkan lah, tapi sudah diislamkan. Maknanya kalau kita sebut sembahyang, kita tak faham perkataan sembahyang tu, maknanya sembah selain daripada Allah, kan? Cuba kita kata sembahyang, tak? Kalau orang lain kata dia sembahyang dia faham sembahyang dia lah. Kalau kita kata sembahyang kita faham sembahyang kita, kan? Maknanya perkataan yang sama, tetapi pengertian tu pada fikiran maknanya penganut tu ikut lain-lain, ikut fahaman masing-masing lah. Jadi kalau kita orang Islam, kita tak terbayang kalau sebut sembahyang tu sembah tokong, tak? Bukan. Bukan. Jadi maknanya tak ada masalah lah. Guna solat pun boleh, guna sembahyang pun tak ada masalah. Maknanya tidak menjejaskan akidah pun. Tidak menjejaskan akidah. Kemudian Allah fardukan solat ini ke atas Nabi SAW dan juga kepada umat baginda Nabi SAW. Semuanya sudah maklum pada malam Isra' wal Mi'raj. Pada malam Isra' wal Mi'raj asalnya 50 rakaat. Mulanya 50 rakaat. Kemudian diminta kurang oleh saranan nabi-nabi yang lain, minta Nabi SAW suruh minta kepada Allah SWT untuk kurangkan 50 rakaat itu, akhirnya menjadi 5 rakaat sehari semalam. Dikurangkan jumlahnya, tetapi pahalanya tidak dikurangkan. Maknanya 50 rakaat tadi dikurangkan jadi 5 rakaat, tetapi pahalanya tetap sama. Maksudnya kita buat 5 rakaat, 5 kali solat waktu sehari semalam itu bersamaan dengan 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu sama dengan 5 waktu yang kita buat itu sama dengan 50 waktu yang pada asalnya. Pada asalnya solat yang difardukan tu 50 waktu. Kemudian dikurangkan menjadi 5 waktu. Tapi pahalanya tidak dikurangkan. Pahala tetap sama dengan 50 waktu. Jadi sebelum difardukan solat, macam mana Nabi buat ibadat? Nabi buat ibadat dengan apa? Dengan cara bertafakur ataupun bertahanus di Gua Hira. Sebelum difardukan solat. Tapi pada waktu tu Nabi dah buat solat pun. Solat dia 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Dah ada perbuatan rukuk tu, rakaat tu dah ada. Cuma belum nama solat yang khusus lah, solat apa. Kemudian ketika mana Isra' wal Mi'raj tu kan Nabi bersolat dekat dengan Nabi dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi jadi imam ketika di Palestin, di Masjid Al-Aqsa. Jadi macam mana Nabi imamkan solat kepada nabi-nabi yang lain sedangkan belum terima kefarduan solat? Maknanya solat pada ketika itu adalah solat yang dikerjakan tanpa perbuatan rukuk, Itu sejarah tentang solat lah. Kemudian dalil tentang solat itu sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra', aqimis salata liduluki syamsi ila qasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat, itu perintah amar, dirikanlah salat olehmu salat ketika gelincir matahari hinggalah waktu gelapnya matahari. Daripada gelincir matahari sampai gelap matahari. Maknanya Allah perintahkan solat ketika gelincir matahari. Gelincir matahari ni waktu bila gelincir matahari? Gelincir matahari waktu? Gelincir matahari waktu bila? Waktu
zuhur. Gelincir matahari waktu zuhur. Sampailah kepada waktu gelap malam. Waktu gelap malam tu waktu solat apa? Solat isyak. Solat isyak. Dulu pernah ada satu kes, ada orang kata dalam Quran ni ada 3 waktu solat je dia. 2 waktu lagi tak ada. Pasal nak ikut Quran kan, tak nak ikut hadis, nak ikut Quran je. Kata ada 3 solat je. Macam mana pula kata ada 3 waktu solat je, sedangkan Allah sebut tadi gelincir matahari waktu zuhur sampai pada waktu malam. Maknanya zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh Allah sebut kemudian wa Quran al-fajr. Dan dirikanlah juga solat subuh. Fajar tu solat subuh lah. Cukuplah 5 waktu solat. Innal Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh disaksikan oleh para malaikat yang mencatat amalan manusia. Maknanya dalam ayat ni saja sudah ada 5 waktu solat. Kemudian begitu juga dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa apa? Wahai Tuhanku, jadikanlah daku dalam kalangan orang yang mendirikan salat, dan demikian juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan, Tuhan kami yang Maha memperkenankan permohonan. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim tentang salat. Kemudian dalam hadis juga Nabi SAW sebut apa? Dalam hadis, miftahul jannati as-salah wa miftahus salatu tuhur. Anak kunci syurga itu adalah salat. Miftahul jannah as-salah. Maknanya seseorang yang nak masuk syurga dia kena solat. Tak solat tak dapat nak masuk syurga. Wa miftahus salah at-tuhur. Dan anak kunci kepada solat itu adalah tuhur. Maknanya apa nama? Wudu. Berwudu. Tak ada wudu, tak namalah solat. Kemudian dalam hadis juga disebutkan as-salatu amududdin. As-salatu amududdin. Salat itu adalah tiang agama. Ataupun dalam hadis yang lain disebut as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat maka dia mendirikan agama. Kemudian siapa yang tidak mendirikan solat maka dia seolah-olah dia meruntuhkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat maka dia meruntuhkan agama, sebab solat itu tiang agama. Kemudian juga dalam hadis disebutkan as-salatu khairu mawdu'in istaqsara au aqal. Solat itu adalah sebaik-baik ketepatan yang Allah telah tentukan, maka solatlah dengan jumlah rakaat yang banyak ataupun sedikit. Maknanya ikut pada ketentuan lah. Kalau kata solat zuhur 4 rakaat lah, tak adalah jadi 5 ke ataupun kurang daripada 4. Begitu juga solat-solat yang lain. Itu berkenaan dengan solat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Jadi maknanya nak sembahyang zuhur ni persediaan dia maknanya siap awal sebelum gelincir matahari. Sebelum masuk waktu zuhur tu dah bersiap awal untuk sembahyang zuhur. Bersiap dengan apa? Maka hendaklah engkau tidur qailulah. Maknanya persediaan untuk sembahyang zuhur tu dengan tidur. Dengan tidur qailulah, maknanya tidur sebentar, tidur sekejap, tidur waktu tengah hari tu sebelum zuhur. Tidur atau beristirahat sebentar sebelum gelincir matahari, itu namanya tidur qailulah. Bukan tidur mati. Tidur mati tu tidur terus, telajak zuhur sampai ke asar. Maknanya tidur tu tidur sekejap je, tidur sebentar saja. Lebih kurang dalam 15 minit ke 30 minit. Lebih kurang lah. Tidur sebentar sebelum sembahyang zuhur. Maksudnya tadi nak tidur dulu ataupun nak mandi dulu terpulanglah. Ataupun tak mandi tidur je sebab tidur sekejap kan. Sebelum tu dah mandi dah, tidur sekejap.
sebelum apa? Sebelum nak sembahyang zuhur. Tidur ni adalah sunat. Sunat tidur tengah hari ni sunat. Tidur qailulah ni sunat. Tujuan apa? Tujuan untuk nak dapat kekuatan supaya nanti boleh bangun malam. Supaya boleh qiyamul lail. Itu tujuan dia. Jikalau ada bagimu adat ataupun kebiasaan sembahyang tahajud, maknanya dengan syarat, dengan catatan tidur qailulah ni dengan syarat dia, kalau menjadi adat seseorang, jadi kebiasaan seseorang di sembahyang tahajud, bangun malam, maknanya dia lebih layak untuk tidur qailulah tu. Tapi kalau memang tak bangun malam pun, tak pernah bangun pun, tak payah tidurlah tengah hari tu. Buat apa tidur tengah hari tu? Sebab tujuan tidur tengah hari tu untuk tahajud, untuk bangun malam. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud. Kalau tidur tu sebab nanti malam nak bangun tengok bola, nak tengok bola tak boleh lah, tak aci lah. Tapi kalau nak bangun tengok bola sekali kalau dengan sembahyang tu, alang-alang dah bangun. Tapi niat tu mesti tidur tu untuk bangun sembahyang, kan? Atau berjaga malam untuk berbuat kebaikan, ataupun berjaga malam untuk nak buat kebaikan. Termasuk jugalah kalau orang kerja shift malam, maknanya cari rezeki, itu kebaikan kan. Maknanya dia tidur tu dengan tujuan tersebut. Kerana tidur sebentar sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau untuk berjaga daripada waktu malam. Jadi tidur sebentar tu tadi sangat membantu untuk berjaga pada waktu malam. Maknanya berjaga waktu malam untuk bertahajud ataupun berbuat kebaikan, ataupun nak apa? Bangun malam untuk ulang kaji pelajaran. Ulang kaji pelajaran bagi orang yang bergelar pelajar. Dan sebagainya, nak berzikir ke, nak baca Quran ke dan sebagainya lah. Itu tujuan daripada tidur tengah hari tadi, tidur qailulah. Maknanya tidur tu sangat membantu untuk berjaga pada waktu malam. Sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa pada waktu siang. Jadi tidur qailulah tu perumpamaan dia sama dengan orang yang berpuasa yang makan sahur. Maknanya sahur tu dapat membantu seseorang yang berpuasa pada waktu siang hari. Jadi fungsinya sama. Jadi tidur tu fungsi dia untuk membantu seseorang untuk bangun malam. Samalah seperti mana tadi makan sahur membantu seseorang untuk dapat berpuasa pada waktu siang hari. Maknanya tidur qailulah. Jadi tidur pada waktu siang ni, dia sebenarnya ada 5 jenis tidur. 5 jenis tidur pada waktu siang. Salah satunya adalah qailulah ni lah. Salah satu dia adalah qailulah. 4 jenis tidur lagi. Yang pertama adalah disebut ailulah. Ailulah ni adalah tidur selepas pada sembahyang subuh ataupun sebelum terbitnya matahari, disebut sebagai tidur ailulah. Yang mana tidur ini, kalau tidur maknanya lepas pada waktu subuh sebelum terbitnya matahari, kesannya apa? Kesannya menyebabkan kefakiran, menyebabkan orang tu jadi miskin. Orang tu jadi miskin, maknanya tidur lepas pada subuh tu, maknanya rezeki payah nak dapat. Kalau tidur lepas pada waktu subuh, kecuali ada sebab-sebab tertentu, uzur dan sebagainya. Kemudian yang kedua disebut failulah. Tidur failulah ni adalah tidur setelah terbitnya matahari. Tidur lepas pada terbit matahari, maknanya lepas pada waktu isyraq tu, terbit matahari. Bukan, lepas pada terbit matahari tu. Terbit pada matahari tu disebut sebagai tidur failulah. Tidur pada waktu tersebut menyebabkan apa? Jadi malas. Badan jadi lemah, jadi malas dan tidak bersemangat. Tidur pada waktu tersebut. Kemudian tidur qailulah tadi. Qailulah tu waktu yang tengah hari tu. Tidur sebelum zuhur. Ataupun boleh juga lepas pada zuhur tu. Tapi yang sebaiknya adalah tidur sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Kemudian yang keempat adalah tidur yang namanya hailulah. Tidur hailulah ni tidur sesudah azan zuhur. Lepas azan zuhur tidur. Ada ke jenis macam ni? Pas azan tu tidur. Dia tak tidur awal. Tidurlah awal.
Tidur yang ni dinamakan tidur hailulah. Tidur ni bahaya. Bahaya apa? Terlepas waktu zuhur. Dia dah azan dah tidur. Lepas azan tidur. Kemudian yang kelima lah tidur ghailulah. Ghailulah. Iaitu tidur sesudah asar. Tidur sesudah waktu asar sebelum waktu maghrib. Yang ni pun tak bagus juga. Tak bagus juga. Maknanya yang boleh tadi tidur adalah tidur tengah hari tu. Tidur khailulah, tidur tengah hari sebelum zuhur ataupun lepas pada zuhur. Kalau tidur lepas pada zuhur, syarat dia kena bangun sebelum asar. Sebelum asar. Yang lain-lain tu dilarang ataupun tidak disunatkan untuk tidur jenis-jenis yang lain tu. Kerana boleh membinasakan seseorang. Apa dalil tidur khailulah ni? Dalil tidur khailulah ni sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis, ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Itu dalil dia. Wa bis suhuri ala siyamin nahar wa bit tamri waz zabibi ala bardis syita. Itu dalil dia. Tidur pada waktu siang tu Nabi kata tidur khailulah tu dapat membantu untuk solat malam. Sebagaimana makan sahur membantu seseorang berpuasa pada siang hari. Itu maknanya dalil daripada tidur qailulah. Apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Maknanya kalau tidur qailulah tu pastikan bangun sebelum gelincir matahari. Maknanya misalnya zuhur masuk 12.30 katakan, 12 tengah hari. Paling-paling tidur 11.30 ataupun 11.50 lah. Lebih kurang. Bangun sebelum 12.30 tu lah. Bangun sebelum 12.30 tu. Sebelum gelincir matahari. Sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian terus engkau berwuduk. Kemudian terus berwuduk. Jadi kalau kata perlu mandi, bangun lebih awal lagi lah untuk mandi. Kemudian berwuduk. Kalau tak perlu mandi, terus berwuduk, bersiap-siap dan pergi ke masjid. Kemudian boleh siap-siap untuk pergi ke masjid. Jadi masuk waktu zuhur itu disebutkan dalam hadis juga, waktu zuhri iza zalat asy-syams ma lam yahdur al-asr. Maknanya waktu zuhur itu bila tergelincir matahari itulah. Bila tergelincir matahari itu maknanya menunjukkan masuknya waktu zuhur. Maksudnya waktu zuhur. Gelincir matahari daripada tengah tu. Daripada tengah-tengah tu gelincir matahari, maknanya masuknya waktu zuhur. Maknanya cara masuknya waktu solat ni kena tahu. Jangan hanya sekadar berpandu pada takwim ataupun berpandu pada jamnya. Jangan sekadar berpandu pada itu saja. Sebab apa? Sebab boleh jadi perkara tersebut boleh jadi ada kesilapan. Contohnya jam bateri habis. Jam tak berjalan. Dia tak tahu cara lain tengok waktu zuhur, melainkan tengok jam je. Tengok takwim 12.30, okey, tengok jam. Masuk waktu zuhur ni. Kan? Ataupun benda Allah tu berbunyi. Tiba-tiba benda Allah tu tak berbunyi. Macam mana nak tahu masuk waktu zuhur? Jadi maknanya kena tahu cara tengok matahari. Tengok matahari. Bila masuk waktu zuhur, bila tergelincir matahari daripada tengah tu. Ataupun berdasarkan bayang-bayang. Kan? Kita letaklah satu benda dekat tengah-tengah panas tu. Bila bayang-bayang tu terlebih sikit, kan? Terlebih sikit maknanya masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur sebab bila bayang-bayang terlebih tu maknanya matahari dah tergelincir. Daripada tengah-tengah tu dah tergelincir, maksudnya dah masuk waktu zuhur. Bila habis waktu zuhur ni, bila bayang-bayang tu lebih daripada alat yang asal yang kita letak tu. Maksudnya kalau bayang-bayang tu lebih, maksudnya lebih tu dah masuk waktu asar. Kalau masih lagi dalam dia punya ukuran ni, maknanya masih waktu zuhur lah. Bila dah lebih sikit, kata bayang dah lebih sikit, maksudnya dah masuk waktu asar. Dah masuk waktu asar. Tu cara dia lah. Jangan sekadar berpandu pada jam saja. Kemudian bila sudah berwuduk, pergi ke masjid. Kemudian bila pergi ke masjid tu, kita balik pada adab-adab masuk ke masjid sebelum ni.
cara macam mana masuk masjid bermula daripada kita kita keluar daripada rumah, cara pakai selipar, pakai kasut, kemudian bila sampai ke masjid buka selipar, buka kasut, kaki mana dulu, kemudian kaki mana nak langkah masuk masjid. Tu ada yang sebelum ni, yang ada disebutkan sebelum ni. Kemudian baca doa, jangan lupa baca doa nak masuk masjid, baca bismillah, baca istighfar, baca selawat dan baca doa masuk masjid. Baca doa masuk masjid. Kalau tak hafal, ada di depan tu kan, ada doa je, boleh baca doa masuk masjid. Kemudian setelah itu barulah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ni maknanya sembahyang yang dilakukan setiap kali kita masuk masjid. Tak kira berapa kali kita masuk masjid. Contohnya dah masuk masjid, dah sembahyang sunat, kemudian batal wuduk, keluar pula ambil wuduk, masuk semula, sembahyang sunat tahiyatul masjid semula. Tak kira berapa kali ulang alik masuk ke dalam masjid. Sunat tahiyatul masjid. Kemudian tahiyatul masjid ni kena segera, tak boleh lambat-lambat. Kalau lambat-lambat maknanya luput sunat tahiyatul masjid. Contohnya seseorang dia masuk dalam masjid, dia buat benda lain dulu. Dia buat benda lain, sembang dulu ke, buat apa-apa sembang, lepas tu baru nak sembahyang. Maknanya dah luput tahiyatul masjid. Kemudian kalau dia duduk dengan sengaja pun luput juga tahiyatul masjid. Tapi kalau duduk dengan kadar sekejap dan tak sengaja, kemudian baru teringat, bangun, boleh salat tahiyatul masjid. Ataupun dia nak minum, masuk masjid dahaga. Waktu itulah nak dahaga. Bila nak minum, kena apa? Adab dia kena duduk. Jadi duduk dulu untuk minum, lepas tu bangun, lepas minum bangun, boleh sembahyang tahiyatul masjid. Ataupun dia niat nak sembahyang tahiyatul masjid tu, katalah masjid luas macam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Dia niat nak sembahyang dekat mihrab tu. Kan perjalanan tu jauh. Oleh kerana dia niat nak sembahyang dekat mihrab, perjalanan tu walaupun jauh tidak meluputkan tahiyatul masjid tadi, pasal dia niat nak sembahyang kat situ. Dia nak sembahyang tahiyatul masjid dekat situ. Kan? Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan tahiyatul masjid. Jadi maknanya kalau datang awal dapatlah tahiyatul masjid. Kalau datang lewat, maknanya dah azan. Dah azan ataupun dah nak sembahyang, nak didirikan sembahyang zuhur, maka tak dapat lagi nak tahiyatul masjid. Bila tak dapat tahiyatul masjid, bagaimana saya sebut sebelum ni, ada ganti ni. Ganti dia baca tu, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, baca 4 kali. Ataupun ada ulama mengatakan baca 3 kali, baca 4 kali ataupun 3 kali sebagai ganti tahiyatul masjid yang tak dapat dilakukan tadi atas sebab-sebab tertentulah. Sebab tahiyatul masjid tu dah tak boleh ganti dah. Tak boleh buat ganti, tak boleh nak qada, dia tak boleh apa dah. Kalau dah habislah. Dah tak dapat tahiyatul masjid. Jadi sebagai gantinya baca tasbih tadilah. Dan engkau menantikan azan zuhur. Jadi bila dah masuk masjid, buat tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat tahiyatul masjid dengan niat i'tikaf juga. Jangan lupa niat i'tikaf bila masuk masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saja aku masuk dalam masjid ini niat i'tikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tahiyatul masjid, kemudian duduk untuk menanti waktu azannya zuhur. Jadi sementara menunggu waktu azannya zuhur, lepas sembahyang tahiyatul masjid tu, terpulanglah nak buat apa? Nak berzikir ke, nak berselawat ke, nak baca Quran ke, terpulang. Boleh buat selama mana masih ada waktu sebelum azan zuhur. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. InsyaAllah nanti kita sambung pada pengajian yang akan datang. Apa yang kita perlu lakukan bila dah kita dengar azan, apa perlu kita buat? Jawab azan, lepas tu sembahyang sunat, sembahyang sunat rawatib dan sebagainya. Nanti itu akan disebut pada pengajian yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan pada malam ini yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.